Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, jadi kita sambung balik perbahasan kita. Tadi kebetulan tadi terputus tu. Memang nak berhenti dah. Jadi memang alhamdulillah lah, qadarullah, memang berhenti pada waktunya. Memang dia sendiri berhenti. Jadi kita berhenti rehat solat asar, alhamdulillah. Dan kita sambunglah pada kita sambung sikit lagi pada yang keenam tadi, iaitulah perkataan Syekh tadi, iaitu kalau kita nak tengok dari sudut macam mana salaf ini, mereka sangat berwaspadalah dengan khultah tadi. Apa dia khultatin nas, iaitulah apa al-khultah ni maksudnya bergaul dengan seluruh manusia, bergaul dengan semua jenis orang, tak pilih dah kan, tak pilih kawan, tak pilih maksudnya kita bergaul dengan semua jenis manusia. Maka itu dimakruhkan, dibenci di sisi ulama salaf. So kata Syekh di sini, nak tengok maksudnya bacalah kitab Ibnul Qayyim, iaitu kitab Ighathatul Lahfan. Baik. Dan Talhah Ibn Ubaidillah ni, kalau kita tengok balik, beliau nama beliau Talhah Ibn Ubaidillah Ibn Uthman Al-Qurashiyu At-Taimi. Dia kunyah beliau adalah Abu Muhammad, dan digelarkan dengan Talhah Al-Fayyad. At-Taimi maksudnya dia Bani Taim. So dia sama suku dengan Abu Bakar Siddiq. So dua orang sahabat yang dah sampai dekat kita ni, sampai yang keenam, sahabat yang keenam ni, maka dia sama dengan suku butun Abu Bakar Siddiq, iaitu Bani Taim, daripada Bani Taim. Baik, digelarkan beliau dengan Talhah Al-Fayyad, iaitulah kerana dia banyak memberi, kerana dia sangat pemurah. Talhah Al-Jud, Al-Khair, semuanya kerana dikatakan beliau seorang yang sangat pemurah, banyak memberi kepada orang. Itu disebab dia mendapat gelaran Talhah Al-Khair atau Talhah Al-Fayyad, Talhatu Fayyad. Baik, Al-Ghurratu As-Sabi'ah. Qala al-musannifu waffaqahu Allah. Al-Ghurratu As-Sabi'ah, athar yang ke-7. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala لما تناول رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنده وكان بينهما كلام إنما بيننا لم يبلغ ديننا. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وإسناده صحيح. وسعد بن أبي وقاص وهو سعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص مالك ابن وهيب القرشي الزهري، يكنى أبا إسحاق ويلقب بالأسد في براثنه. وفارس الإسلام توفي سنة 55 بالعقيق من نواحي المدينة، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا. طيب. Jadi athar yang ketujuh ni iaitulah daripada sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Baik, beliau meriwayatkan, atau kita tengok di sini bagaimana beliau mengatakan ketika seorang lelaki apabila menyatakan sesuatu terhadap Khalid bin Al-Walid, sahabat Nabi juga, di sisi Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitulah antara mereka ni adalah sedikit perselisihan. Kemudian kata sanggah Sa'ad bin Abi Waqqas, innama bainana lam yablugh dinana. Apa pertelingkahan ataupun ketidaksetujuan ataupun perselisihan pendapat di kalangan kami, di kalangan sahabat ni, tidak sampai tahap mengorbankan agama kami, tak sampai pada agama kami. Kita akan tengok nanti apa yang Syekh syarahkan. Baik, diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dengan At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Baik, so kita tengok makna hadis ini ataupun athar ini. Al-hathu ala hifzil abdi dinahu wa siyanatahu al-ukhuwah al-imaniyah min asbabil furqah. Iaitulah menjaga galakan, supaya motivasi supaya kita, seorang hamba itu menjaga agamanya, dan menjaga juga ukhuwah imaniyah, ukhuwah iman.
persaudaraan iman ini akan menjadi sebab, kita kata, ataupun wasiyanatuhu al-ukhuwatul imaniyah min asbabil furqah, menjaganya daripada sebab-sebab yang boleh menyebabkan perpecahan. فإن سعد رضي الله عنه كان بينه وبين خالد بن الوليد خصومة فجرى ذكر خالد بن الوليد من رجل عند سعد بن وقاص يريد الوقيعة فيه فزجره سعد عما أراد وقال له إنما بيننا لم يبلغ ديننا إن أن الخصومة الكائنة بينه وبين خالد بن الوليد لم تبلغ أن يتهاون العبد فيما يسلم دينه وينقصه وهو وقوع في الغيبة فإن رجل ذكر خالدا عند سعد بما يسوءه مغتابا له والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب فلم يتابعه سعد في هوى نفسه وزجره عن غيه بأن يقترف الغيبة في مجله فسكت عنه فيكون متكلم والسامع في ذلك شركاء وقال له إنما بيننا لم يبلغ ديننا فحفظ دينه من الوقوع في الغيبة وحفظ أيضا الأخوة الإيمانية من أسباب الفرقة فإن الغيبة والوقوع في الأعراض من أعظم ما يفسم عرى الأخوة الدينية بين المؤمنين ورسلها نواب الشياطين في تفريق المؤمنين. Subhanallah, ini sangat cantik lah kita kata macam mana reaksi sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang Sa'ad bin Abi Waqqas ada beberapa perkara yang dia tak setuju dengan Khalid bin Al-Walid. Lalu datang seorang lelaki ni, dia cakap dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia macam nak adu domba lah, macam biasalah, standard lah. Macam tu lah zaman kita ni, macam tu jugalah. Jadi dia cakap benda yang tak baik tentang Khalid bin Al-Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas terus mematahkan percubaan untuk membawanya kepada perangkap ghibah ataupun mengumpat saudaranya sendiri, walaupun mereka ada tak bersetuju. Biasalah, normal lah, manusia tak sependapat kan dalam setengah isu. Tegas Sa'ad bin Abi Waqqas, innama bainana lam yablugh dinana. Apa yang berlaku di kalangan kami, ini kalangan aku dengan Khalid, perkara tersebut takkan melampaukan aku, takkan menyebabkan aku sampai pada melampaui batasan agama kami. Maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak layan orang tu cakap benda buruk pasal Khalid bin Al-Walid. Dia diam dan dia tegur pula. Dia kata kalau memang kami ada tak sependapat, tetapi tak sampai agama kami ni dikorbankan, tak sampai aku boleh menghalalkan ribah ataupun aku nak turut bersekutu dengan kamu dalam umpatan kamu terhadap Khalid. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak layan, dia tak dengar, dia tak layan. Kemudian dia bahkan diucapkan kata-kata ini. Inilah yang kita kena amalkan bila kita dengar ada orang yang nak ribah, nak mengumpat saudara kita sendiri, orang-orang beriman. Maksudnya dia mari dekat kita, dia nak adu domba, maka kita kena jangan layan, jangan jadi syuraka, jangan jadi sekutu bagi dia. Buat-buat tak tahu je kan, buat-buat tak tahu, taghafal. Taghaful maksudnya kita buat tak tahu je. Bahkan kalau kita mampu untuk kita tegur lah, dan kita elakkan daripada turut terlibat dalam ribah. Sebab apa? Kalau kita tengok Syekh cakap dekat sini, ribah ini, mengumpat ini adalah satu daripada dosa-dosa besar. Sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak ikut hawa nafsu dia, padahal dia memang ada tak sependapat dengan Khalid bin Al-Walid, tapi dia tak ikut hawa nafsu untuk turut sama mengumpat Khalid bin Al-Walid. Itu kita tengok macam mana waraknya sahabat Nabi. So dia tak mau, dia tak kita kata tak semudah itu untuk seorang sahabat Nabi ni untuk terlibat dalam dosa-dosa besar seperti ribah ni. Betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi. Sebab itu ini yang kita kena contohilah. Orang zaman sekarang ni kalau kawan dia main cerita ni, dia lagi layan kan. Siap lagi macam-macam lah zaman sekarang ni, print screen lah, apa dia screenshot lah dia punya pergaulan tu, mesej tu, kemudian sebarkan, gelakkan lagi. Kemudian macam-macam lah kita tengok hari ni, lebih pada ribah lagi kan, lebih pada ribah, bahkan buhtan, menuduh orang dengan sesuatu yang dusta. Wallahul musta'an. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, Sa'ad bin Abi Waqqas dia telah menjaga agamanya, dia tak terjebak dalam ribah, jaga agama, dan dia juga menjaga ukhuwah imaniyah dengan Khalid bin Al-Walid. Walaupun dia orang tak sependapat, tapi taklah sampai ribah antara satu sama lain. Macam itulah kita sepatutnya
di kalangan kita penuntut ilmu kan. Kalau kita tak sependapat, sepatutnya kita okey, tak payah kita nak melampau-lampau, tak payah, tak perlu kita nak ribah orang, tak perlu kita mengumpat orang. Maksudnya kita cukup dengan kita tak sependapat, kita nyatakan pendapat kita, orang tak terima nak buat macam mana kan. Kita biar je lah kan. Apa yang kita mampu buat, itu je lah yang kita mampu buat. Kita jelaskan kebenaran dan sebagainya. Kemudian tak perlulah kita masuk campur bila orang nak cerita pasal orang tu, individu ni ribah. Masuk, bila takut kita masuk dalam kita takut masuk dalam golongan yang kita kata makan yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kita takut kita masuk di kalangan orang yang makan daging saudaranya sendiri. Wallahul musta'an. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik macam ni lah sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita tengok balik apa dia, mereka menjagalah dari sudut apa, tidak bermudah-mudahan dengan mengumpat ni, ribah ni kan. Baik, kalau kita tengok balik ini tak menghalang juga kalau kita nak tengok kalau kita tengok balik, tak menghalang lah juga kita untuk mentahzir orang yang sesat dan sebagainya. Kalau tengok balik macam mana Syekh bincangkan macam mana ulama-ulama salaf dahulu mereka sangat menjaga agama mereka, tapi dalam masa yang sama kita kata tak menghalang untuk kita memberi nasihat kepada orang lain lah, untuk kita bagi tahu tentang kesesatan tokoh-tokoh yang sesat ataupun orang-orang yang terkeliru. Tak menghalang kita, tetapi kita kena berpada-pada lah. Kita cerita tentang kesesatan dia, bagi tahu lah sesat dia kan. Kemudian kita tahzir dah, jangan ikut dia, bagi tahu orang ahli bid'ah, dia ni ahli bid'ah, jangan ikut dia. Okey, cukup, tapi jangan melampau-lampau sampai kita sentuh dia punya peribadi, sentuh dia punya batang tubuh fizikal dia, jangan kan. Maksudnya kita tak perlu berlebih-lebihan. Sebab tu balik pada usul yang ditetapkan oleh ulama ketika membahaskan berkenaan dengan ribah yang dibenarkan. Ribah yang dibenarkan adalah untuk fatwa, untuk tahzir pelaku maksiat ataupun ahli bid'ah dan sebagainya. Itu yang diizinkan. Itu pun ada batasan dia kan, bukan sewenang-wenangnya kita boleh menceroboh maruah dan juga kehormatan orang lain dengan mengumpat peribadi orang lain tu dengan melampau-lampau. Tak sampai tahap tu. Kita kena contohi macam Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Innama bainana lam yablugh dinana. So innama apa disebutkan di sini apa, innama bainana lam yablugh dinana kan. Pendek kan, innama bainana lam yablugh dinana. Boleh hafal. Jadi kan kaedah apa yang kalau ada orang nak hasut ataupun nak bagi kita ni benci dekat saudara kita, mengadu domba ke selalunya, maka kita jawablah innama bainana lam yablugh dinana. Maksudnya apa yang memang kami ni bergaduh ke, tak sependapat ke, tapi taklah sampai kami ni terjebak dalam perkara dosa, mengumpat dan nak jaga ukhuwah imaniyah tu, kita tak perlulah sampai kita berlebih-lebihan dan terjerumus dalam perkara yang haram seperti ribah, wal iyad billah. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik Syekh datangkan berkenaan dengan macam mana ulama dulu mereka menjaga hal tersebut, tak menafikan dari sudut. Kalau kita tengok balik kita nak jaga agama kita lah kan. Maksudnya antaranya kalau kita tengok balik وفي أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه دخل عليه بعض أصحاب الحديث فقال ما أين أنتم من أين أتيتم فقال من أبي كريب فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح فقال إنه يطعن عليك فقال رجل صالح بلي بي. سبحان الله. يعني menarik. Dalam akhbar Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, dia pernah cerita, pernah datang riwayat Imam Ahmad pernah masuk dalam sebahagian ashabul hadis. Kemudian mereka tanya dia. Kemudian Imam Ahmad tanya mereka. Maksudnya ashabul hadis ni datang bertemu dengan Imam Ahmad nak riwayatkan hadis. Kemudian Imam Ahmad tanya mereka, min aina ataitum? Daripada mana kamu datang? Faqalu min Abi Quraib. Mereka kata kami baru lepas datang daripada majlis Abi Quraib, Abu Quraib kan. Kemudian kata faqala,
Kata Imam Ahmad, uktubu anhu fa innahu syaikhun salihun. Tulislah daripadanya hadis kerana sesungguhnya dia adalah syekh yang sangat baik, saleh. Faqalu, tu ashabul hadis yang datang ni kata, innahu yat'unu alaika. Dia kata, Imam Ahmad, sesungguhnya Abu Quraib ni ada pernah maki kau, ada pernah cela kau. Faqala. Sebab Imam Ahmad kata, rajulun salihun buliyabi. Dia adalah lelaki yang saleh tetapi diuji dengan aku. Subhanallah. Tengok Imam Ahmad. Imam Ahmad tak kata, oh jangan tulis dekat daripada dia, jangan kata, jangan pergi panggil dia, pergi ni ke apa kan. Tak ada, Imam Ahmad tak kata macam tu. Imam Ahmad kata dia tetap rajulun salihun, kamu tulis daripada dia, cuma dia ada diuji dengan aku sikit, diuji dengan adalah sedikit perselisihan sampai Abu Quraib ni kata dekat Imam Ahmad something lah, mungkin ada sedikit dan anda pun tak pasti apa benda yang spesifik dia tu kan. Maka kata Syekh, lihatlah bagaimana sempurnanya ketakwaan Imam Ahmad ketika dikhabarkan tentang seorang lelaki yang soleh, yang berhak untuk diriwayatkan daripadanya hadis, ditulis daripadanya agamanya, riwayatnya, maka dia pun nasihatkan untuk ambil ilmu. Tapi bila dikatakan oleh penuntut ilmu tadi bahawasanya lelaki tersebut telah mencela Imam Ahmad, maka Imam Ahmad hanya jawab, salihun buliyabi, lelaki itu tetap saleh, Abu Quraib itu tetap saleh, tetapi dia diuji dengan aku, iaitu dia berkata tentang aku. Itu saja. Dia tak lebih-lebih. Imam Ahmad tak kata kamu pergi balas balik, jawab balik apa yang dia cakap kat aku tu, tuduh dia, pergi. Tak ada kan Imam Ahmad. Macam tu je lah kan. Kita, zaman kita ni susah sikit lah. Zaman kita ni, yelah kan, macam-macam lah orang kata. Kalau kita tak ambil tindakan, nanti orang main ni kan, kena saman apa semua. Tapi bagi anak lah, secara peribadinya kita ikut macam salah lah. Kita tak payah layan tak payah layan lah orang nak kata kat kita apa semua tu, buat apa kan. Kita nak layan buat apa, sakit hati je. Kita layan tu banyak lagi benda manfaat yang kita boleh buat daripada kita nak layan orang cakap dekat kita ni. Memang memang tak ada manfaat langsung lah. Macam Imam Ahmad lah cukup. Imam Ahmad kata rajul soleh boleh abi. Imam Ahmad still puji dia, tapi dia diuji dengan aku. Yang dia cakap pasal aku tu, Imam Ahmad tak layan. Kalau kita zaman sekarang ni, tak tahu lah kan, macam-macam lah kan. Naik mahkamah lah kan, apa lagi zaman lah. Cari lawyer lah kan. Tapi Imam Ahmad ni tak macam tu. So kita kata, yalah, apa yang kita mampu untuk maafkan je lah kan. Untuk bagi pengajaran pun kadang-kadang kena bagi pengajaran juga kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok macam mana syekh-syekh yang bila orang melibatkan maruah orang tu, bila fitnah tu dahsyat sangat, tak apalah, dia nak ambil, dia nak pisaman apa semua. Tapi tu kalau orang yang hebat-hebat lah. Kita yang orang biasa-biasa ni buat apa? Biarlah setakat tu kan. Orang nak cakap kita apa pun, kita buat tak tahu je lah. Kita buat kerja kita je lah kan. Kalau tak, kita stres lagi, duk pening, duk fikir orang cakap apa kan. Buat apa kita nak pening orang, apa yang orang cakap kita. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan apa yang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik, sebab tu kita tak perlu layan apa orang cakap dekat kita, tapi aslih ma bainaka wa bain Allah. Ini wasiat Imam Asy-Syafi'i. La tubali wa la tubali kalam an-nas fika. Aslih bainaka wa bain Allah. Lebih kurang maknanya, jangan kamu hiraukan apa orang nak kata dekat kamu, tetapi perbaikilah hubunganmu antara kamu dengan Allah. Perbaikilah hubungan kamu dengan Allah. Itu je kita kena buat. Apa kita nak tengok orang tu cakap apa pasal kita, buat apa kan. Baik-baik kita sibuk buat kerja kita, buat amanah, buat tanggungjawab kita kan. Baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, nama dia apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok nama Abi Waqqas tu, bapa dia Malik. So nama dia Sa'ad bin Malik sebenarnya. Dan lebih masyhur bapaknya Malik itu lebih masyhur dengan Abi Waqqas. Baik, Al-Qurasyi Az-Zuhri. Zuhri maksudnya dia adalah butun Quraisy daripada Bani Zuhrah. Maksudnya Bani Zuhrah ni adalah suku ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahbin, daripada Bani Zuhrah. Baik. Dan kalau kita tengok balik, dia digelarkan dengan apa? Bil Asadi fi barathinihi. Dari sudut dia punya dia digelarkan Sa'ad bin Abi Waqqas ni digelarkan dengan apa? Al-Asad. Sebab singa. Dari sudut dia punya
keberanian dia, keberanian dia dalam kita kata dalam dalam ketangkasan dalam peperangan dan sebagainya kan. Dan kalau kita tengok balik, beliau radhiyallahu anhu, 10 sahabat Nabi yang dijaminkan syurga, dia yang terakhir yang meninggal. Akhiruhum tufiya sanata 55 Hijrah. Jadi kalau kita tengok balik, beliau radhiyallahu anhu hidup selepas Nabi wafat selama 44 tahun. Maksudnya lepas Nabi wafat tahun 11 Hijrah, maka dia hidup 44 tahun lepas tu. Maksudnya dia wafat 55 Hijrah, tahun 55 Hijrah. Maksudnya dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafat di kalangan 10 yang dijamin masuk syurga. Itu kita kena fahamlah. Baik. Al-ghurratu tsaminah. Al-ghurratu tsaminah. Qala al-musannif waffaqahu Allah. So kita dalam majlis yang kedua, daripada sesi yang pertama, majlis yang kedua. Baik, kata musannif waffaqahu Allah, al-ghurratu tsaminah, athar yang ke-8. An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu annahu kana yad'u Allahumma hab li hamdan wa hab li majdan la majda illa bi fi'alin wa la fi'ala illa bi malin Allahumma la yuslihuni al-qalil wa la asluhu alayhi. Rawahu ibn Abi Shaybah wa sahahahu al-Hakim wa huwa kadhalik. وسعد بن عبادة هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي يكنى أبا ثابت وأبا قيس ويلقب بالكامل، توفي سنة 15 وقيل غير ذلك بالشام والمشهور أنه بحوران. Baik, athar yang ke-8 daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kita tengok, kita baca syarahan, kita terjemah berdasarkan syarahan. Baik, jadi athar ni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah yang maksudnya musannaf Ibnu Abi Shaybah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain, dan athar ni sanadnya sahih seperti mana dikatakan oleh Al-Hakim. Baik, dalam athar ini, apa maksud athar ini? Itulah doa seorang hamba kepada dirinya dengan kebaikan. Jadi apa yang Sa'ad bin Ubadah minta? Dia minta Allah Ta'ala bagi dia pujian dan berikannya kemuliaan. So Allahumma habli hamdan, ya Allah berikanlah kepada aku pujian, hamdan. Wa habli majdan, ya Allah berikanlah kepada aku kemuliaan. La majda illa bifi'al, tidak ada kemuliaan ataupun kemuliaan melainkan dengan perbuatan. Wala fi'al illa bimal, tidak ada perbuatan melainkan dengan harta benda. Allahumma la yuslihunil qalil, ya Allah, sesungguhnya sedikit itu takkan memperbaiki diriku. Wala asluhu alaihi, dan aku tak mampu untuk menanggung keadaan ketika aku sedikit. Maksudnya apa? Kita akan tengok kata Syekh di sini. Wala asluhu alaihi. Baik, dia kata sini wa muraduhu bi su'alil hamd ihrazuhu wujuhal mahasin allati yuhmadu 'alaiha. Baik, permintaan Sa'ad bin Ubadah ni, dia minta kejap, anak menangis, baru bangun tidur. Allah. Okey. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan permintaan Sa'ad bin Ubadah, Allahumma habli hamdan, ya Allah berikanlah kepada aku pujian. Pujian maksudnya apa? Pujian di sini maksudnya wajah-wajah kebaikan yang pengakhirannya adalah pujian. Ya, pujian daripada Allah lah, bukannya pujian dari makhluk yang terpuji pengakhirannya. Terpuji pengakhirannya sama ada daripada Allah atau makhluk secara umumnya. Yang dimaksud Allahumma habli hamdan, ya Allah berilah kepada aku pujian, alhamd. Allahumma
Allahumma habli hamdan wa habli majdan la majda illa bi fi'al wala fi'al illa bimal. Allahumma la yuslihuni al-qalil wala asluhu alaih. Baik, kita tengok maksud yang berikutnya. Pertama, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu minta, ya Allah berikan kepada aku pujian. Maksudnya pengakhiran yang terpuji. Itu maksud dia, kan? Baik, kemudian minta al-majd. Al-majd maksudnya an yashi'a dhikruhu bil khairi bainan nas fa yadhkuru mahasinu maratan ba'da marrah. Sa'ad bin Ubadah minta supaya penyebutan dia ni akan dikenang sebagai orang yang baik di kalangan manusia dan disebut kebaikannya silih berganti. Boleh tak minta? Harus. Kita minta supaya orang sebut kita kebaikan saja. Wa fihi bayan anna al-majda la yunal illa bi fi'lin. Kemudian kata Sa'ad bin Ubadah dalam doa dia kata, dan tak mungkin untuk dapat kemuliaan tadi melainkan dengan perbuatan. Kat mana boleh duduk saja kemudian dia tak buat apa, orang puji? Tak boleh, kan? Dia kena berjasalah kepada masyarakat, kena ada contribution. Dia kena contribute untuk ummah apa yang dia buat. Maksudnya apa yang dia telah sumbangkan kepada masyarakat kena ada lah, kan? Dia kongsi apa? Dia sedekah dekat orang ke, kan? Dia terlibat dalam kita kata perkara-perkara yang baik, kan? Dan dia berkongsi ilmu ke apa ke, kan? Dan sebagainya. Itulah maksud dia. Baik, kemudian kata dia lagi, hatta al-munafiq wa amma al-fi'li fala yaqdiru alaihi illa as-sadiqun. Sebab itu kalau kita tengok balik, kemuliaan itu tak mungkin dicapai melainkan dengan perbuatan. Kerana kalau perkataan saja semua orang boleh cakap, kan? Sebab itu Sa'ad bin Ubadah menunjukkan kefahaman dia bahawasanya setiap pujian, setiap kemuliaan tu tak mungkin dicapai melainkan dengan perbuatan, dengan amalan. Bukannya macam orang munafik. Orang munafik dia boleh cakap je tapi dia tak buat. Itu maksud dia, kan? Kerana perbuatan ni tak mungkin mampu untuk lakukan melainkan hanya orang yang benar. Sebab itu kata penyair, laula al-masyaqqah sada an-nas kulluhum al-jawdu yufqiru wal iqdamu qattalu. Baik, maksudnya di sini fala yanalu al-majd illa bi fi'li sadiqin dalil alaihi min al-af'al allati yastahsinuha al-khalqu syar'an wa tab'an. Maka tak mungkin untuk dapat kemuliaan tu melainkan dengan perbuatan yang benar lah, yang menunjukkan bukti. Maksudnya yang boleh menyebabkan orang lain akan bersangka baik dengan kita secara syariat ataupun secara tabiat ataupun secara syariat. Orang tahu, kan? Maksudnya orang tahu orang tu dia memang tak ada buat masalah pada masyarakat. Memang kewujudan dia dalam masyarakat, dalam komuniti masyarakat dia memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan memang berhaklah untuk dia mendapat pujian daripada masyarakat atau orang ramai, kan? Itu yang diminta oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah kata apa? Tak mungkin dapat buat perbuatan tu melainkan dengan harta benda. Maksudnya betul lah kita kata hari ini bukan semua benda perlukan duit, tetapi macam mana kata kenyataan ni, bukan semua benda perlukan duit, tetapi macam mana perkataan dia tu, tak semua perkara memang kita tak berhajatkan duit, tapi memang hari ini memang semua berhajatkan kepada harta, kan? Nak buat sesuatu perkara mesti kena ada pembantu, dan pembantu yang paling baik adalah harta benda antara yang membantu seseorang. Sebab itu kalau kita tengok di sini, Sa'ad bin Ubadah diminta harta benda sebagai satu pembantu untuk membantu dia untuk beramal. Dan ini disahihkan, dibenarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Imam Ahmad daripada Ibni Amr, katanya bahawa Nabi SAW bersabda, ni'mal mal as-salihu lirrajuli salih. Sebaik-baik harta benda adalah harta benda yang baik bagi yang diperolehi ataupun yang ada pada tangan lelaki yang soleh. Sebaik-baik harta yang soleh, sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang ada pada lelaki yang soleh. Kata sebahagian salaf, al-malu silahul mu'min. Harta ni dia macam senjata seorang mukmin. Ayatasallaha bihi fima yurid tahsiluhu min. Sebab dia nak jadikan senjata dia untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan kebaikan. Sebab itu kalau kita tengok balik salaf ni, memang
Memang maksudnya boleh tak kita minta apa dia, harta benda ni kita minta secara umum boleh, harus. Cuma kita minta dengan kebaikan lah. Sebab tu kalau kita tengok balik, Sa'ad bin Ubadah ni dia kata apa? Dia kata di sini, wassalaf kalamun kathir fi madhil mal as-salih idza ju'ila fi juhil khair. Baik, walis-salaf kalamun kathir fi madhil mal as-salih idza ju'ila fi wujuhil khair. So perkataan salaf ni memang sangat banyaklah dalam memuji harta benda yang baik yang ada pada lelaki yang baik. Kalau kita nak sedekah, sedekah kat orang yang baik. Kalau kita nak gunakan, kita nak manfaatkan harta benda kita, maka manfaatkanlah kepada orang yang baik. Itu maksud dia kan. Maksudnya manfaatkan untuk perkara yang baik, kebaikan. Jadikan harta benda kita tu sebagai tunggangan untuk kita memperbanyakkan kebaikan kita, saham akhirat kita dan sebagainya. Itu maksudnya kan. Memang perkataan salaf dalam memuji harta benda yang baik pada lelaki yang baik ini memang sangat banyak. Sebab dia satu kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok di sini, ada orang yang dia tak mampu untuk menanggung keadaan kalau dia miskin. Seperti mana? Sa'ad bin Ubadah. Sebab dia pemimpin. Sa'ad bin Ubadah ni dia pemimpin. Dia pemimpin di Madinah pada asalnya kan. Dia pemimpin apa dia, Aus ataupun Khazraj. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Jadi dia memang dia memang tak boleh hidup kalau melainkan dia kena ada harta yang cukup untuk dia. Kan dia, sebab tu dia kata Allahumma la yaslihuni al-qalil wa la asluhu alaihi. Aku tak baik untuk aku kalau ada sedikit harta, sebab dia perlukan pada banyak harta. So jadi tak salah untuk kita minta. Dan dia kata dia tak mampu kalau dia menanggung perkara itu kalau dia tak banyak harta. So boleh kalau kita dalam sesuatu keadaan kita memang minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebanyak-banyaknya harta benda, sebab kita tahu kita ketidakmampuan kita dalam nak menanggung kefakiran dan sebagainya, kesusahan dan sebagainya. Boleh, harus kita minta. Tapi bukanlah kita kata dijadikan sebagai satu permintaan yang hakiki atau permintaan yang berterusan, ataupun yang itulah hari-hari duk minta kan, hari minta harta sampai lupa akhirat. Itu jadi lain lah. Jadi alhaakumut takatsur pula kan. Itu jadi bahaya pula. Tapi sahabat Nabi dia minta apa yang dia rasa perlu untuk dia. Jadi boleh untuk kita minta. Ya Allah, aku tak Allahumma la yuslihuni al-qalil wa la asluhu alaih. Ya Allah, aku tak cukup. Kalau aku dapat banyak ni, aku tak akan cukup. Maksudnya aku takkan baik untuk aku bila dapat sikit. Takkan memperelokkan keadaan aku. Dan aku tak mampu untuk menanggungnya. Jadi bagilah aku yang cukup lah, maksudnya yang cukup, yang aku maksudnya yang aku mampu untuk menghadapi dan menanggungnya. Itu kita kena faham lah. Maksudnya tak salah untuk kita minta cukup dan minta kaya. Ya Allah, kayakan aku. Salah ke? Tak salah. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi minta. Sahabat Nabi, so dia orang minta kebaikan. Sebab kita tengok salaf sangat puji kalau harta benda yang banyak digunakan untuk kebaikan. Sebab tu kita kena, ialah bila sahabat kita meniaga ke apa, kita janganlah downkan dia kan. Kita kena bagi semangat kan. Kata meniaga sampai kaya, sampai dia dapat bantu orang lain. Alhamdulillah kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang diorang buka kedai, so diorang boleh gajikan orang lain, diorang boleh tolong orang lain yang tak ada kerja dan sebagainya, diorang boleh jadi gajikan orang dan sebagainya. Itu satu perkara yang sangat-sangat baiklah. Maksudnya sangat-sangat, memang salaf dulu memang puji. Dia kita kena faham. Setengah orang dia kata dia tak faham, dia salah faham konsep zuhud tu kan. Dia ingat zuhud ni sikitkan harta benda. Tak. Maksudnya memperbanyakkan harta benda pun kalau digunakan untuk kebaikan, makanya adalah baik. Salaf sangat puji kalau orang tu banyak harta lalu digunakan harta bendanya tu pada jalan kebaikan. Sangat terpuji keadaan dia. So jangan kita salah faham. Kita ingat agama kita ni hanya perintah untuk kita jadi malas, jadi kononnya atas alasan zuhud, kemudian tak ada langsung usaha untuk bekerja lebih ataupun usaha untuk membantu umat dan membantu masyarakat. Sebab itu digalakkanlah untuk kita, memang digalakkan untuk jadi kaya, tetapi jangan sampai kita lupa diri. Itu saja kan. Sampai ada tahap dia lah, ada tahap dia. Jangan sampai kita bermegah-megah dan juga berlumba-lumba dengan kekayaan ni sampai kita lupa tentang tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita dengan ibadat dan sebagainya. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik.
Wa kana Sa'd bin Ubadah, kata sini, wa muradu bis salah ay inda Allah wa inda khalqihi fa la yumkin qiyam bi haqqi Allah wa haqqi qalil ma tasil qalil min al mal wa inma yumkinu dhalika idha kathara fa innahu ya'qilu min nafsihi annahu yaj'al al mal fi ma ahabbahu Allah azza wa jalla. Sebab apa dia minta banyak kat sini? Dia minta baik, kebaikan yang banyak, sebab harta benda itu membantu dia untuk melakukan kebaikan. Ini kalau dia minta tu. Sebab itu Sa'ad bin Ubadah memang dikenali sebagai orang yang paling pemurah. Banyak sedekah, banyak bantu orang. Sebab tu bila dia takut kalau dia tak ada banyak harta, macam mana dia nak bantu orang? Sebab tu dia minta, dia kata tadi, Allahumma la yuslihunil qalil wa la asluhu alaih. Minta. Kalau kita dah biasa bagi kat orang, bantu orang, maka minta. Jangan kita malu minta dekat Allah sebab kita nak buat kebaikan. Aku tak cukup kan nak bantu orang. Sebab kita tahu kita minta kebaikan. Bukan kita nak minta tu kita nak minta kekayaan tu kita nak buat maksiat. Tak boleh. Harus kita minta untuk kita salurkan harta benda kita tu kepada kebaikan. Wa fi riwayat Ibn Abi Shaybah fi Musannaf an Urwah bin annahu kana yara Sa'd bin Ubadah yaqifu ala utumihi, yani mawati murtafa'atin min az baytihi wa bustanihi, thumma yudani man arada shahman wa lahman falyati Sa'd bin Ubadah fa kana yudun nas yat'am wa yut'imuhum wa hadhihi fi'latul ajwadi wal akarim. Subhanallah. Dalam riwayat Ibnu Abi Shaybah dalam Musannaf diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dia pernah lihat Sa'ad bin Ubadah ni selalu akan duduk di atas dia punya atap rumah, utum. Atap rumah, utum ni rumah orang Arab ni dia tak ada bumbung macam kita, dia flat, dia flat. Jadi Sa'ad ni akan duduk atas bumbung rumah dia. Dan kadang-kadang dia akan duduk di bahagian kawasan kita kata taman-taman dia ataupun dia punya kebun-kebun tu sikit. Kemudian dia akan seru, dia akan panggil orang. Man arada syahman wa lahman falyati Sa'd bin Ubadah. Siapa yang nak lemak binatang, nak makan lemak ataupun daging. Siapa yang nak lemak ataupun daging, mari datang dekat Sa'ad bin Ubadah. So dia ni Sa'ad bin Ubadah ni banyak buat makanan, bagi makan dekat orang. Dan ini adalah perbuatan orang yang pemurah dan orang yang mulia. Jadi kita tengok macam ada orang yang dia buat food bank kan. So dia, siapa yang nak makan, siapa yang gelandangan ke apa yang tak ada makanan, okey sila datang ke sini, okey sila ambil sini. So macam itulah kan, macam tu. Tapi sahabat ni nak bagi tahu dia orang memang tinggi tawakal dan memang dia orang minta kecukupan tu sebab dia orang nak buat baik. Kita kena faham ni manhaj sahabat. Biar kita nak minta jadi kaya, supaya kita nak jadi kaya tu supaya kita boleh bantu orang. Tak apa, itu digalakkan, sangat-sangat digalakkan oleh salaf. Kan? Salah tak kita minta jadi kaya? Tak salah. Minta jadi kaya kalau dengan tujuan untuk kita bantu orang, untuk kita jadi orang yang pemurah, maka silakan, jadilah kaya. Minta Allah Ta'ala, minta macam doa kita kata doa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Ubadah memang dipanggil, dibagi orang makan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok ni memang pujianlah untuk dia, sebab memang layaklah Sa'ad bin Ubadah dipuji, sebab memang perbuatan dia tu memang sangat baik. Sebab tu kalau kita tengok balik kata Syekh di sini, ini penting. Wa kana alhamdulillah lam yakun ta'am illa lahu kariha fi nafsi ayakula ghairu yanzil. Fa kana al-arab, sebab kita tengok sunnah orang Arab ni, dia bila makan ni dia tak boleh makan seorang-seorang. Dia akan panggil orang lain. Ni sunnah Arab. Dia tak boleh makan seorang-seorang, dia akan panggil orang makan sekali. Kebiasaan mereka. So ini memang pujian lah, satu benda yang sangat baik. Sebab tu anda teringat lagi waktu dekat Yaman dulu, kita seorang-seorang waktu tu time puasa. Kita kat Sana'a waktu tu belum pergi dekat Sa'dah, belum pergi Damas lagi. Kita kat Sana'a terkandas 3 bulan lebih. Dan kita sempat duduk dekat situ waktu puasa kan, kita bangkit seorang-seorang. Kemudian ada kita tak tahu nak makan sahur kat mana. Kemudian bila kita sampai kat depan satu kedai ni, dia tarik kita, rebut-rebut masing-masing nak suruh makan kat tempat masing-masing kan. Kemudian dia orang makan, dia orang layan kita makan. Kemudian belum lagi yang kita dijemput, kawan-kawan kita jemput makan tu lagi dahsyat lah kan. Memang dia orang Arab ni memang kat situlah kelebihan dia orang. Kalau bab makan ni memang dia orang tak berkira lah. Memang dia orang layan habis-habis. Kadang-kadang kita malu lah, malu lah dengan kita punya hospitality kan. Dari sudut hospitality kita tu kurang. Tapi dia orang memang dia orang tak hiraukan lah, dia orang tak ada berkira langsung lah. Kalau makanan tu kita tengok, mak hai tengok kan, kita kata masya-Allah.
besar kan makanan tu, kemudian banyak lagi, kemudian dengan macam-macam lagi, dengan halawatnya, dengan macam-macam yang kita tahulah siapa yang pernah pergi kat sana macam itulah. Macam mana layanan hospitality tu macam itulah orang Arab. So dari sudut tu memang dia orang sangat pemurah lah makanan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang tu kita tengok adalah sampai tahap membazir pun ada kan, tapi nak bagi tahu itulah jaud wal karam kan. Kira-kira kita orang kita ni dia adalah sisi yang apa positifnya dari satu sudut, kita nak elakkan daripada membazir dan sebagainya. Tapi dari sudut bila kita layan tetamu, jangan kita hiraukan benda-benda lain, sebab kita nak dapat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu kan, muliakan tetamu. Yang tu first, yang lain-lain tu akan datang kemudian kan. Kita tengok yang kemudian. Baik, jadi kalau kita tengok balik itu keadaan mereka. Tetapi wa kana fi dalam yakun ta'am illa lah kariha fi nasi ayat kula ghairu yanzil ilayh fa kana arab ta'uddu min suquti mura ayat kula wa ghairu yanzil ilayh. Jadi termasuk daripada yang orang Arab ni dia pantang, kalau kata Syekh di sini, kalau dimakan orang lain tengok, ni antara budaya Arab yang memang baik. Dia orang Arab dia pantang kalau orang tu makan, kita makan seorang, orang lain tengok, dia pantang. Dia tak boleh. Aib. Ini termasuk dalam suqutul muru'ah, menjatuhkan maruah. Kalau seorang tu makan, orang lain tengok dia makan, jatuh maruah dia. Bukan setakat aib tau, jatuh maruah. Sebab tu dia orang cuba nak elak, dia orang akan panggil makan sekali. Makan sekali, dia tak mau. Dia tak boleh tengok kalau orang tu makan, kita tengah makan, orang tu tengok kita makan. Dia macam tak boleh lah, dia kena ajak makan sekali, nak makan sekali. Dia akan tarik makan sekali. So ini antara sifat positif yang ada pada tabiat orang Arab. Tetapi kita hari ni kata Syekh, thumma qalabatil hal, tapi kita hari ni terbalik, kita fasaru yusawwiruna hadhihi al-at'imata fi hadhihi al-ajhizah. Tengok ni Syekh kata, bukan anak kata, Syekh kata kita hari ni ambil gambar makanan-makanan dekat telefon, ambil gambar dekat gadget kita makanan, wa yunshirunaha fi mawaqi'it tawasul, kita pun sebarlah dekat media sosial. Wala yad'una an-nas ila it'am fasarat halan maqlubatan ala an ma kana alaihi al-arab al-ula. Berbezalah, kita tak peduli dah, biarlah orang tengok, asalkan kita makan sedap, kita pun tunjuk dekat orang kita makan sedap apa semua. Kesian dekat orang yang tengok tu. Kita tengok, makan nasi Arab ni, aduh kata Syekh ni, Syekh kata kat sini, maka terbaliklah keadaannya, tak samalah dengan keadaan orang Arab yang terawal. So ni Syekh cakap dekat orang Arab lah, zaman sekarang bukan orang Arab saja, orang kita sekarang ni pun kan, dia ambil gambar makanan sedap-sedap apa semua, dia tayang kat media sosial tu, jadi naya dah kat kawan-kawan yang lapar, kawan-kawan yang tak ada rezeki ke nak makan benda tu kan. Rezeki dia benda lain, makan benda lain, tapi dia pun terliur lah tengok makanan ni kan. Itu beza kan. So saya sebutkan kan, macam mana saya kata, berlawanan dah, jadi berbeza dah sekarang ni, tak sama kan. Kat situlah sebahagian masyayikh tak berapa setuju lah, bahkan mereka tak suka kalau makanan kita ni bila makan kita ambil gambar dan tayang kat semua orang, dan tak berapa, mereka tak berkenan lah benda tu kan. Kalau kita nak share resepi ke, nak bagi tahu ni resepi kat sini, kita nak recommend ke, itu lain cerita kan, lain cerita. Tapi benda tu ada pros and kontra lah kan. Kadang-kadang bila kita pergi dekat dia, benda tu taklah sampai tahap hukum dia haram dan sebagainya. Dia paling kurang pun makruh lah. Dari sudut makruh maksudnya perkara tu tak digalakkan lah, tak ada lah sampai tahap haram. Sebab yalah berbeza-beza lah. Sebab ada orang dia pergi, dia media sosial dia tu memang dia nak cerita pasal makanan, dia nak pergi cerita, nak pergi buat review dekat dia restoran kawan dia baru berniaga kan. Jadi kenalah ambil gambar. Kalau tak ambil gambar, macam mana orang nak main makan? Itu ada alasan tersendiri. Sebab tu kita kena terima lah, belapang dada lah bab ni kan. So kita tak perlulah, sebab hatta Syekh sekalipun dalam kenyataan dia tu tak ada lah dia cakap apa-apa, maksudnya benda tu dilarang keras ke apa, tapi dielakkan lah kan. Kalau tak ada maslahat tu dielakkan. Tapi kalau kita dah pergi dekat tempat kedai kawan, dia baru berniaga, baru buka bisnes, mestilah kita nak tunjuk menu kan. So ambil lah gambar kita makan apa, ni menu dia.
Sunni dia punya resepi ni makan, tak apa kan? Tak apa, dia balik pada apa tujuan dia lah kan, apa tujuan kan, bukan nak kita nak bagi orang yang lapar sakit hati kan makan. Jadi kita nak tunjuk supaya orang mai kedai dia ni. Ni dia punya apa, ni dia punya menu yang apa istimewa. Maka itu harus saja. Kalau kita tengok balik tak ada masalah kan. Tetapi berpada-pada lah kan. Jangan sampai semua sekali apa kita kata semua hari-hari tu habis dengan makanan saja. Jadi kita kena berpada-pada lah. Seadanya lah kan, seadanya. Takut kita melampau-lampau kan. Tapi biasalah kita kata itu biasa. Wa Sa'd bin Ubadah qail hadha athakum wa dhakar Ansari. Sa'd bin Ubadah ni macam kita tengoklah Al-Ansari Al-Khazraji kan. Jadi dia nisbah kepada Khazraj Al-Ansari. So daripada butun Ansar. Baik, beliau di kunyah beliau ialah Abu Thabit ataupun Abu Qais. Dia ada banyak lagi kunyah dikatakan. Dia diberikan gelaran Al-Kamil kerana kesempurnaan dia, dari sudut dia punya kepimpinan dia, dari sudut dia punya apa dia punya sifat dia yang bermurah. Sebab tu orang gelar dia Al-Kamil. Sebab tu dia pemimpin Khazraj, dia pemimpin Ansar kan. Dan kalau kita tengok balik, boleh tak kita bagi gelaran kamil kepada orang? Maka harus. Bagaimana dalam hadis sahihain, Nabi SAW kata, kamula minar rijal kathir walam yakmul minan nisa siwa Asiyah tamraati Fir'aun wa Maryam binti Imran. Telah sempurnalah di kalangan lelaki ni ramai, dan tidak sempurna di kalangan wanita ni melainkan Asiyah isteri Fir'aun dan Maryam binti Imran kan. Dan kalau kita tengok balik, itu menunjukkan tak salah kalau kita panggil seseorang itu gelaran dia kamil. Tak salah, kamil. Huwa kamil, dia kamil. Baik. Tapi kalau nama dia Kamilin, contoh kan Kamilin. Nama dia kan. Baik, tak apalah. Dah nama. Jadi harus melakap, memberi gelaran dengan kamilan. Kamil. Walaupun dia bukanlah sempurna kan. Walaupun dia taklah sempurna. Dia ada salah dan silap. Dia ada kekurangan. Sebab selagi mana nama anak Adam, dia ada kekurangan. So sebab tu kata Syekh di sini, fa innal kamal naw'an. Kesempurnaan ni ada dua, kamal. Yang pertama kamalun ilahiyyun wa hadha yukhtassun billah. Wa hadha yakhtassun billah. Pertama kesempurnaan ilahi, kesempurnaan Tuhan. Yang ni hanya Allah saja. Wal akhar kamalun insaniyyun. Yang berikutnya kesempurnaan dari sudut insani, sifat-sifat seseorang manusia tu. Yang ni ada pada manusia mengikut keadaan-keadaan mereka. Dia sempurna dari sudut, contohnya dia sempurna dari sudut fizikal, dia sempurna dari sudut apa lagi, ilmunya, dia sempurna dari sudut akhlak dia sempurna dari sudut dia punya, macam Sa'ad bin Ubadah tadi orang gelar dia Al-Kamil sebab dia dari sudut dia punya kedermawanan dia dan pemurah dia. Sudut apa dia, kesempurnaan dari sudut sifat dia, akhlak dia. Berbanding dengan orang lain, dia ni sempurna lah. Macam tu. Bukan maksudnya dia ni tak ada dosa. Kalau tak ada dosa, tak ada salah, tak silap, tak lupa, itu jadi imam Syiah lah, jadi Tuhan lah kan. Macam imam Syiah lain lah, dia dah jadi Tuhan. Baik, itu maksudnya harus untuk kita laqabkan gelaran kamil pada seseorang. Boleh, harus. Jadi dia tak membawa kepada perkara yang ada larangan. Baik. Qala al-musannif waffaqahu Allah al-ghurratu at-tasi'ah. Baik, athar yang ke-9. An Utbah ibni Ghazwan. An Utbah ibni Ghazwan radhiyallahu anhu annahu qala inna ad-dunya qad adhanat bisurmin wa wallat hadha'a wa lam yabqa minha illa subabatun kasubabati al-ina yatasabbuha sahibuha wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha fantaqilu bi khairi ma bihadratikum. Rawahu Muslimun wa lahu indahu tatimatu marfu'atun wa mawqufah wa ruya ma'a tatimatu marfu'an wa la yathbut. Baik. Baik, kat sini kalau kita tengok riwayat Utbah bin Ghazwan. Baik, kita tengok Utbah bin Ghazwan ialah Utbah bin Ghazwan ibn Jabir al-Mazini, sekutu bagi Bani Abdi Syams atau Bani Naufal. Dia kunyahnya Abu Abdullah. Wafat pada tahun 17 Hijrah. Ada juga dikatakan setelahnya di jalan di Basrah, ataupun dalam perjalanan dia nak daripada Basrah nak
datang ke Madinah. Dia meninggal dalam perjalanan. Baik. Kalau kita tengok balik di sini, hadis ni ada yang diriwayatkan secara marfu' tetapi tidak sahih daripada Nabi SAW dari sudut marfu' tu. Tapi dia hanya sahih dari sudut mauquf kepada Utbah ibni Ghazawan. Utbah ibni Ghazawan, sahabat Nabi. Baik. Wa qawluhu qad adhanat bisurmin. Kata Utbah bin Ibn Ghazwan, dia kata apa? Inna dunya qad adhanat bisurmin. Apa maksud inna dunya qad adhanat bisurmin? Maksudnya sesungguhnya dunia ni telah menunjukkan alamat-alamat, tanda-tanda yang dia akan terputus, yang dia akan musnah, dia akan terputus. Hadzaan maksudnya ay sari'atan fil idbar. Sebab tu dia kata di sini wa wallat hadzaan, maksudnya dia cepat, dia segera pergi. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Dan tidaklah kekal daripada dunia ini melainkan apa? Seperti apa dia? Bekas saki-baki bekas minuman yang ada di hujung, kita kata apa? Hujung ni, hujung apa dia? Qa'ril ina, iaitu hujung apa dia? Mulut bekas makanan ataupun minuman. So kita bagi contoh lah. Kita minum dulu, orang dulu kalau minum dia pakai khirbah tu. So khirbah ni apa? Kita kata bekas, dia macam bekas minum, dia macam termos ni. Dia punya bentuk macam termos, tapi dia diperbuat daripada kulit. So dia maksudnya dibuat daripada kulit lah, maksudnya dia akan diisi dengan air atau sebagainya. So dia ada dia punya dipanggil apa? Qa'ril ina. Maksudnya dia ada apa dia punya muncung dia. So kita bagi ibaratkan Utbah bin Ghazwan, dia ibaratkan dunia ni macam dia hampir-hampir putus. Maksudnya dunia ni nak dekat dah, nak musnah dah. Cepat sangat berlalu masa. Dunia ni nak hampir-hampir terputus. Adanya tanda-tanda menunjukkan dia terputus. Seperti apa? Dia bagi perumpamaan macam subabatun kasubabatil ina. Maksudnya subabah ni maksudnya saki-baki minuman ataupun makanan yang ada di bekas makanan. Contoh kita minum susu, bismillah, minum syai kan. So kita bila lepas habis kita minum tu, kita akan tengok ada saki-baki. Kalau kita minum susu, selalunya akan nampak dia punya kesan susu tu, lemak-lemak susu tu kita akan nampak. So itu saki-baki dia. Subabatun kasubabatil ina. Itu maksudnya. Kalau kita makan pun ada macam bekas-bekas minyak ke apa, itulah perumpamaan dia. Dunia ni macam tu, saki-baki. Maksudnya sikit. Saki-baki dah, tinggal saki-baki. Tak lama dah. Kan? Yatasabbuha sahibuha ay yuhriqaha sabban li ikhrajiha. Maksudnya saki-baki tadi apa kita buat? Minum tadi. Makan ke? Ada kuah yang sikit-sikit lah, kita dah jilat habis dah dah lincin lah, tapi ada lagi saki-baki tu. Buat apa? Buang lah. Buang dia punya minyak ke ataupun bekas-bekas minum tadi, kita buang. Jadi itu maksud yatasabbuha sahibuha, maksudnya dia tuangkan saki-baki tadi untuk keluarkan. So maksudnya apa? Kata apa dia, Utbah bin Ghazwan, wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Kamu akan berpindah daripada dunia ini ke negeri yang tidak ada la zawala laha, tak ada kemusnahan padanya, tak ada kehilangan dah, tak ada kemusnahan yang akan kekal. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Maka pindahlah ke sana dengan apa yang ada, yang terbaik yang ada di sisi kamu. Bawalah amalan soleh lah, maksudnya bekal yang baik. So maksud asar ini adalah perintah supaya kita zuhud di dunia. Maksudnya kita jangan jadikan harta benda dunia ini bertakhta di dalam hati. Dunia ini hanya peganglah dalam genggaman kita. Pegang dunia dalam genggaman, sebagaimana kata sebahagian ulama, tapi jangan jadikan dunia itu bertakhta dalam hati kita. Pegang dunia dengan tangan, genggam tangan, tapi jangan dijadikan dia bertakhta dalam hati kita. Itu yang dimaksudkan dengan asar ini. Maksudnya kerana apa? Kerana dunia ni akan musnah dan takkan kekal. Faniyatun ghairu baqiyah. Dan kalau kita tengok balik, apa maksud zuhud secara syar'inya? Zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah
tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Apa maksud zuhud? Adakah maksud zuhud ni kita tak boleh pakai pakaian cantik-cantik? Adakah zuhud ni maksudnya kita kena pakai kereta pun kereta yang buruk-buruk ke? Adakah zuhud ni kita kena naik motor-motor yang yang buruk-buruk? Ha? Adakah maksudnya? Tidak. Zuhud maksudnya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau kita pakai kereta yang baik untuk pergi masjid, untuk pergi kuliah, untuk buat kebaikan, maka kita ambil manfaat untuk jadikan dunia itu sebagai manfaat untuk akhirat. Maka pakai baju yang cantik untuk kita tunjukkan, zahirkan nikmat Allah, maka itu untuk akhirat, tak perlu kita tinggalkan. Sebab itu zuhud maksudnya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maksudnya perkara-perkara yang fudul, benda-benda yang lebih, yang berlebihan dalam urusan dunia dan perkara yang harus, kan? Ataupun lebih lagi lah perkara yang haram tu memang tak kena tinggalkan lah, kan? Baik, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah disebut Ibn Taymiyah Al-Hafid, itu Syekhul Islam. Baik, dalam athar ini juga, athar Utbah bin Ghazwan, itu juga ada petunjuk kepada kita supaya bersiap sedia untuk bertemu dengan akhirat, kerana kita akan berpindah ke sana. Kerana di sana negeri yang kekal abadi, yang tidak akan musnah, dan kita kata tak ada dah kemusnahan selepas itu, dan kita kena prepare lah untuk negeri yang kekal abadi. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, maksudnya galakkan untuk kita memperbekalkan, mensiapkan bekal amalan kita, amalan-amalan soleh, yang kita laziminya, sehinggalah kita ditutup kematian kita dengan amalan tersebut, atau dimudahkan kita untuk mati atas amalan tersebut. Maksudnya kita kena prepare amalan kita yang terakhir, amalan yang untuk kita bertemu dengan Allah SWT, dan amalan yang untuk amalan soleh yang untuk kita bertemu dengan Allah Taala nanti. Baik, Utbah bin Ghazwan, maka kalau kita tengok balik, beliau adalah sekutu bagi Bani Abdi Syam ataupun Bani Naufal. Kalau kita tengok balik, ni antara kita tengok walak hilfah, walak dari sudut sekutu. So maksudnya dia adalah salah satu bentuk kita kata walak yang ditekankan untuk nusrah, untuk bantuan dan juga untuk pembelaan atas sesuatu kabilah atau suku yang bila diisytiharkan, maksudnya dia adalah halif, dia adalah sekutu bagi kabilah ini ataupun kabilah tertentu. So sebab itu dikatakan walak hilf, sebab itu dia dikatakan halif Bani Abdi Syams. Baik, dan dia wafat, subhanallah, subhanallah, Utbah bin Ghazwan ni radhiyallahu an, dia wafat ketika dia nak sampai, dia nak dalam perjalanan dia nak ke Madinah. Subhanallah, wafat ketika bermusafir nak ke Madinah Rasulullah SAW, nak bertemu Rasulullah SAW, dia wafat. Kalau kita tengok balik, wafidan ilal Madinah, kalau kita tengok ataupun dia wafat, kalau kita tengok balik, ini tak diceritakan bila dia wafat. Adakah setelah Nabi SAW wafat ataupun waktu setelah Nabi wafat. Tapi yang sahihnya, dia nak dalam perjalanan nak ke Madinah, nak musafir ke Madinah. So kematian yang sangat baik dan bertepatan dengan apa yang nasihat dia. So dia suruh fantaqilu ila dariha ataupun ila dariha bi khairi mimma hadratikum. Macam riwayat tadi sebut apa, fantaqilu, dia kata apa, fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum, pindah, bersiaplah kamu dengan amalan yang terbaik yang kamu ada untuk kamu berpindah ke negeri yang kekal abadi, iaitulah akhirat. Baik, jadi itulah kita kata kita sampai pada ghurrah yang ke-9. Jadi kita tutup dengan ghurrah yang ke-10. So kita habiskan hari ini sesi majlis, sesi yang pertama ni kita habiskan pada athar yang ke-10. Baik, qala al-musannif wafaqahullah, al-ghurratul 'ashirah, yang ke-10, athar yang ke-10. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala ijlis bina nu'min sa'atan, yani nadhkurullah. Rawahu Ahmad fil Iman wa Ibn Abi Shaybah fihi wa fil Musannaf واللفظ له وإسناده صحيح وعلقه البخاري مجزوما به. ومعاذ بن جبل هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي كنا أبا عبد الرحمن ويلقب بإبراهيم هذه الأمة. توفي سنة 18 بشرق غور بيسان بالأردن من بلاد الشام. Baik, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu katanya, ijlis bina nu'min sa'atan, duduk bersama kami, duduklah sementara bersama kami ni kita beriman sesaat. Maksudnya kita ingat Allah,
Kita tambahkan iman kita dengan zikrullah. Baik, ini perkataan yang masyhur daripada Muaz. So di sini kalau kita tengok balik, apa maksud athar ini? Maksud athar ini بيان افتقار العبد إلى رعاية إيمانه وملاحظة فإن دين العبد أعظم عليه ما عليه وهو أجرر بالعناية وأحق بتفقد ورعاية. Penjelasan tentang hajat keperluan seorang hamba kepada untuk penjagaan iman dia. So macam mana sahabat ni dia bukan semata-mata sibukkan diri untuk jaga pakaian, penampilan. Bahkan penampilan yang mereka paling sibuk sekali nak jaga adalah penampilan iman mereka. Ini maksud riayah iman ya. Kita kena jaga iman kita. Kerana inilah agama. Sesungguhnya agama bagi seorang hamba itu yang paling besar adalah berdiri di atas dasar iman. Dan dia paling berhak untuk kita jaga. Dan paling berhak untuk kita perhatikan dan kita betul-betul trim, kita jaga, kita betul-betul jaga betul-betul. Macam orang kita hari ni, dia banyak suka jaga rambut, jaga apa lagi, macam-macam dia jaga kan. Dia jaga dia punya kereta, dia jaga trim dia punya macam-macam, dia pergi salon, dia pergi ni, macam ni, dia buat macam-macam. Dia pergi jaga dia punya apa, kita kata dia pergi gym kan, dia jaga badan dia apa semua. Tetapi sejauh mana usaha kita untuk menjaga iman kita? Sebab itu kena benda ni kena didahulukan. Bukan benda-benda yang lain tadi, penampilan zahir tu kita kena abaikan. Itu pun kena jaga juga, tapi berpada-pada, jangan berlebihan. Tetapi kena jagakan penampilan iman tu yang pertama, iman. Sebab itu kata Muaz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduk kita mai tambah iman sikit. Kita mai tambah iman. Maksudnya kita ijlis bina nu'min sa'atan ay nazdadu imanan. Kita tambah iman. So kita akan, kalau kita tengok balik, untuk apa, untuk mencari, untuk menambah iman ni dengan duduk bermajlis dengan majlis orang soleh kan, dengan duduk dalam majlis ilmu kan, itu yang akan menambahkan iman. Baik. Baik, jadi nak rasa kita akan berhenti pada athar ataupun athar yang ke-10. Kita akan sambung pada membahaskan berkenaan dengan makna yang terkandung dalam athar yang pendek Muaz bin Jabal ni, dan juga apa faedah-faedah yang Syekh sebut, dan kenapa Muaz bin Jabal dinamakan dengan Ibrahim hadhil ummah. Kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang insya-Allah. Jadi anda rasa kita berhenti setakat ini, insya-Allah pada majlis ataupun pada sesi yang kedua kita akan sambung membahaskan athar yang ke-10. Kita akan ulang balik athar yang ke-10 ini insya-Allah. Sebab anda tengok agak panjang, jadi anda rasa kita kena sambung pada sesi yang akan datang. Baik, anda pun tak tahu ada soalan ke tak. Anda tak pasti ada soalan ke tak. Kalau yang tadi tu rasa macam ada soalan, anda kena tengok dekat sini sekejap. Adakah statement apa yang menjadi agama pada hari ini akan tetap menjadi agama pada hari esok? Yang ini masa depan. Dan apa yang bukan menjadi agama pada hari ini, maka ia bukan menjadi agama pada esok. Maupun athar dan Aisyah atau adalah hadis Rasulullah. Baik, tak salah ana, kalau tak salah ana lah makna perkataan ni daripada soalan Ibn Nur Huda Abu Bakar ni. Makna perkataan ni yang sabit datang daripada Imam Malik kalau tak salah. Ana pun tak ingat dia punya lafaz, tapi lebih kurang maknanya lebih kurang sama. Kejap ana check balik. Dia punya perkataan Imam Malik sebenarnya. Perkataan Imam Malik, bukan Aisyah, bukan hadis. Perkataan Imam Malik. Asal tu bunyi je, ataupun kita kata riwayat tu kalau kita tengok balik, dia disebutkan macam mana dia punya lafaz dia. Kejap, cek balik. Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawm dinan. Fama lam yakun yawma idzin dinan Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawm dinan. Apa yang pada yang tak berlaku pada hari ini tak menjadi agama, pada dia juga tak akan menjadi agama pada hari ini. Apa yang hari ini la yakunul yawm dinan. Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawm dinan. Dia lebih kurang maknanya maksud sama lah, maksud macam
Macam yang ditanyakan tadi, dia kata apa yang menjadi agama hari ini akan tetap menjadi agama pada esok, dan apa yang bukan menjadi agama hari ini masih bukan agama pada esok. Dia sebenarnya perkataan Imam Malik kalau tak salah nak. Ya, Athani masyhur daripada Imam Malik. Maksud perkataan tu, Ibnu Hazmin riwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Asy-Syatibi ada dalam kitab I'tisam, boleh rujuk dalam kitab Imam Syatibi. Abdul Malik bin Habib riwayatkan ni. Kalau kita tengok balik, macam-macam lah pendapat ulama tentang perkataan tu. Lam yakun kita sini. Betul ya. Kalau tak salah memang pendapat tu masyhur daripada Imam Malik, bukan athar daripada Aisyah ataupun hadis, bukan. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Yang kat sini ada soalan nak ulang balik ayat ke-10 ni insya-Allah, sebab anda tengok. Ya. Al-yawma akmaltu lakum. Ahsan, jazakumullah khair akh Farid. Okay, ada soalan banyak soalan ni. Kalau di briefing berkenaan kerja terpaksa beri jasa, kenapa kerja tak jalan sebabkan seorang tidak dapat menjadi bagaimana? Kalau di sini orang rumah, kita bercerita agar orang rumah faham keadaan bagaimana pula. Ini macam mana ni? Di briefing berkenaan kerja terpaksa beri jasa kepada kerja tak jalan disebabkan seorang tidak dapat menjadi bagaimana? Itu tak termasuk lah. Maksudnya dia kalau urusan berkenaan dengan apa dia, kita kata ada maslahat untuk dijaga, maslahat umum. Contohnya macam ulama bahas kan, maslahat macam contoh macam ulama bahaskan macam dia tak jadi ribah lah. Ni soalan yang rasa berkait dengan ribah tadi kan, mengumpat. Kalau tak salah anda lah, kalau anda tak salah. Baik, jadi yang berdasarkan kefahaman anda lah, soalan ni merujuk kepada bagaimana tu, maksudnya apakah dia termasuk dalam kategori mengumpat kan. Kalau briefing untuk bagi tahu orang tu dia tak buat, tak penuh janji sebagainya. Maksudnya kalau dia sama macam bab fatwa lah, kita nak tanya orang tu dibuat macam ni, kita nak bagi tahu dekat hakim, kita nak tanya mufti, kita nak bagi tahu dekat qadi. Seorang isteri dia dizalimi contohnya, dia ceritalah dekat hakim apa yang bentuk kezaliman, dia tak dapat nafkah ke apa. Dia bukan ribah suami dia, tapi dia minta hak dia. Tapi kalau dia cerita benda-benda yang tak melibatkan hak tadi, dia cerita keburukan suami dia yang dalam bilik ke apa benda, yang benda private ke yang ini, itu baru jadi ribah. Tapi dia cerita hak dia, suami saya tak bagi siang-siang nafkah, saya minta tuntutan gini. Okey, habis lah, cerita yang tu je lah. Janganlah bawa-bawa emosi pergi cerita, buat confession lah apa benda kan. Sekarang ni orang duk buat confession apa, salah lah. Macam tu. Sama juga macam kita bincang dengan orang rumah kita cerita pasal keadaan orang ni, tak jadi masalah. Sabit dalam hadis apa, Nabi SAW sembang dengan isteri, dengan Aisyah tentang keadaan orang tu. Maksudnya selagi kita cerita benda yang betul, kita tak dikira, kita tak maksudnya dia tak kita kata bukan kita maksudnya kita cerita benda yang kita nampak lah, bukan benda yang kita buat atau kita buhtan dia ataupun kan, benda yang kita kata haruslah maksudnya kita cerita hanya perihal orang tu dia dia diberhentikan kerja, okey kita kena tolong dia. Dia ada macam itulah, dia ada hal keadaan kita nak bagi tahu tentang keadaan orang tu, bukannya melibatkan kehormatan dia, bukan itu. Kalau kita melibatkan kehormatan dia ataupun benda yang dia tak suka dan sebagainya, walaupun benda tu betul, itu jadi ribah. Atau kalau tak betul jadi kita kata jadi buhtan. Baik, wallahu taala a'lam. Itulah soalan tu, mungkin tu kot maksud soalan. Barakallahu fikum. Jadi insya-Allah kita bertemu pada sesi yang berikutnya. Kita akan sambung insya-Allah pada athar yang ke-10. Athar siapa tadi? Itulah Utbah bin Ghazwan, ataupun yang ke berapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, yang ke-10. Baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.